Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillah ya karim, la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Anak-anak, pelajar-pelajar yang dikasihi, marilah kita sama-sama mendalami ilmu tauhid kali kurikulum Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Mulia Persekutuan Jawi tahun 6 tentang mukjizat. Sebelum kita meneruskan pengajian kita ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Moga-moga kita dapat manfaat pada sesi pengajian kita pada sesi kali ini. Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi, mari kita lihat tentang mukjizat. Apakah pengertian mukjizat? Yang kita, adakah mukjizat ini boleh diperolehi pada semua orang? Mari tengok. Pengertian mukjizat yang kita tahu, mesti kita ingat perkara yang luar biasa. Pertama, ingat luar biasa, yang menyalahi adat. Luar biasa menyalahi adat tu ialah terang kepada luar biasa lah. Yang patut diberikan pada siapa? Diberikan Allah kepada Rasul pilihannya. Okey, itu dia punya pengertian dia. Ingat, luar biasa menyalahi adat, diberikan pada Rasul pilihan. Kenapa mukjizat ni diberikan kepada Rasul pilihan? Bagi membuktikan kebenaran Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini mempunyai amanah yang sangat besar yang Allah amanahkan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala agar orang kenal Allah, agar orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah, kita beriman pada Allah dan kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua hasil kerja yang dibuat oleh baginda-baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang terdahulu. Okey, keduanya bagi menguatkan ajaran dan syariat Nabi kita, Nabi dan rasul-rasul. Menguatkan, sebab zaman dahulu orang tak nak percaya, tak percaya tentang ketuhanan, siapa yang menjadikan alam dan sebagainya. Maka kita kalau kata Allah yang menjadikan alam, maka mereka akan persoalkan, Allah ni bagaimana? Allah ni boleh buat apa? Maka inilah kata Allah berikan mukjizat-mukjizat untuk menggalahkan dia punya kelebihan-kelebihan zaman musyrikin dahulu dengan pelbagai kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka yang juga Allah berikan. Nanti kita tahu apa yang Allah berikan kepada mereka, kelebihan-kelebihan itu apa, dalam bentuk apa. Keduanya mengalahkan musuh yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tujuan untuk mengalahkan musuh yang menentang Allah, menentang pengembangan atau penyebaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat, ini semua ni adalah telah berlaku kepada baginda rasul-rasul yang selalu. Okey, mukjizat ni terbagi kepada dua. Mukjizat maknawi. Apa tu maknawi? Mukjizat hissi. Apa dia maknawi? Maknawi tidak dapat disaksikan oleh mata kasar, tetapi dapat dirasai dan diketahui melalui kekuatan akal dan kefahaman yang mendalam. Maknawi, makna, mukjizat yang dari segi makna saja. Kita tak nampak, kita tak dapat rasa, kita tak dapat lihat. Kita tengok segi makna. Apa dia? Yang dapat dipaham, diketahui melalui akal saja. Kehebatan mukjizat itu melalui kefahaman yang mendalam. Apa dia? Seperti Al-Quranul Karim. Al-Quran sampai sekarang tidak ada lagi seorang hamba Allah yang boleh mencipta ayat yang sebanding dan serupa dengan ayat-ayat Al-Quran, kerana kehebatan. Dan di Al-Quran itu mempunyai maklumat-maklumat, mempunyai pengajaran-pengajaran yang lengkap yang boleh diguna pakai daripada awal-awal diturunkan Al-Quran sehingga akhir zaman. Itulah kehebatan Al-Quran. Itu panggil mukjizat maknawi. Keduanya mukjizat hissi. Mukjizat hissi yang boleh dilihat, yang boleh dipandang,
yang boleh dia kata boleh dirasai, iaitu boleh dilihat oleh orang ramai, orang semua boleh lihat pada masa itulah, melalui panca indera atau dilihat dengan mata kasar. Ini hissi, dia boleh dilihat pada masa itu yang berlaku ketika melaku mukjizat itu. Mukjizat hissi. Okey, mukjizat berlaku kepada nabi-nabi ini. Kita lihat mukjizat yang berlaku kepada nabi-nabi. Antaranya kita nak bagi 4 orang nabi, 4 nabi dan rasul. Okey, Nabi Isa, apa berlaku pada Nabi Isa? Menjadikan burung daripada tanah. Dia buat burung tanah, tiup akan jadi terbang burung. Itu satu. Menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Begitu juga menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Itu antara salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Turunnya makanan dari langit. Dia turun dari langit. Manna wa salwa. Angkat tangan ataupun buat apa? Turun makanan dari langit. Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Itu sebahagian daripada mukjizat yang mana nanti akhir zaman Nabi Isa akan turun ke dunia kita ini untuk mengalahkan Dajjal. Kita tengok kita dalam dunia akhir zaman ni kena hati-hatilah. Kena jaga amalan-amalan kita supaya kita tidak terpengaruh dengan da'iyah dan tipu daya fitnah Dajjal. Okey, Nabi Yunus apa? Nabi Yunus, cerita dia yang popular ialah ditelan dalam dalam perut ikan nun, ikan paus selama berapa hari? 40 hari dia tidak mati. Dalam Allah pelihara. Sebab tu Allah pada Allah mudah je. Duduk dalam air pun Allah nak hidupkan boleh. Seperti ikan duduk dalam air, kita boleh hidup tanpa menggunakan oksigen. Kita pun begitu. Jika Allah nak bagi kita hidup, subhanallah. Ini berlaku pada Nabi Yunus yang hidup dalam ikan, dalam perut ikan nun pula, ikan paus. Nabi Sulaiman pula memahami percakapan burung. Cerita ni mudahlah, banyak sangatlah kita zaman sekarang ni cerita Nabi Sulaiman. Ada nasyidkan lagi Nabi Sulaiman, ada nasyid lagi memahami percakapan burung, menggunakan angin sebagai kenderaan. Dia berjalan menggunakan angin, selaju angin, laju je naik, berterbangan di udara. Okey, menguasai jin dan syaitan. Itu Nabi Sulaiman. Dia boleh menguasai jin dan syaitan. Kita ni tak boleh menguasai jin dan syaitan, tapi sebenarnya syaitan tidak boleh menguasai kita. Kalau kita tidak percaya kepada dia, tidak ikut dia punya tunjuk ajar dia, tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan tidak boleh mengalahkan kita. Okey, dan seterusnya Nabi Yusuf memiliki ketampanan wajah yang sangat menarik, dan dia juga boleh mentafsirkan mimpi, sehingga kan dia boleh menjadi seorang wazir, menteri yang sangat hebat di zaman dia, sebab kebijaksanaan dan kebolehan yang sangat tinggi dalam mentafsir mimpi. Itu antaranya. Itu yang pentingnya kita nak melihat mukjizat ini diberikan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, tujuan untuk mengalahkan dan menguatkan hujah mereka menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Okey, Nabi Muhammad, apa cerita lagi? Nabi Muhammad terpancar air di celah jarinya, bulan terbelah dua, menyembuhkan mata Qatadah Ibn Nu'man yang terkena panah. Itu kita Nabi. Banyaklah mukjizat Nabi kita. Tahu unta batu bercakap dengan Nabi, dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang kita boleh jadikan sebagai panduan dan cerita untuk mengukuhkan bahwasanya para nabi dan rasul dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala mukjizat. Nabi Ibrahim pula tidak terasa panas ketika dicampak ke dalam api yang dibakar oleh Raja Namrud. Okey, ini salah satu lagi dia punya mukjizat. Nabi Musa, laut terbelah dua. Sama tadi saya cerita terangkat, tungkat bertukar menjadi ular. Tungkat bertukar menjadi bulat. Tujuan ialah membuktikan kebenaran Nabi dan Rasul, menguatkan ajaran atau syariat yang dibawa, mengalahkan musuh yang menentang. Ni kena baik, ini semua kena ingat, kena ulang kaji balik, dan kita hayati dalam kehidupan kita harian tentang mukjizat Nabi SAW. Mudah-mudahan
dengan kita mengetahui tentang kisah mukjizat Nabi SAW, mukjizat Nabi-Nabi lain, kita bertambah cinta dan kasih kepada baginda Rasul, dan kita bertambah beriman kepada mereka, dan kita bertambah kasih dan sayang kepada Rasul-Rasul Allah, dan kita nak mengikut sepenuh jiwa kita, sepenuh kemampuan kita baginda Rasul SAW selama hayat kita ada di muka bumi ini. Jadi cukup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Bye.